لا إله إلا الله صل على محمد كما صليت وبارك على محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني المسلمين Alhamdulillah kita ni masih masuk bulan Rabiul Awal. Kalau dalam bulan Rabiul Awal ni banyak orang cerita hal Nabi SAW. Ada bahasa yang puji, ada bahasa yang maki. Ya, satu-satu fak musyrikin ni, fak Europe kuno. Sirah Nabi SAW kata Nabi ni sebar Islam dengan bunuh orang, dengan darah, dengan kerah, dengan jahat. Sebab itulah saya pilih tajuk khutbah hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Nabiur Rahmah. Itu satu, dua sebab kerana Allah Subhanahu wa taala dia letak sebab masuk syurga ni satu sebab kita tak boleh masuk syurga malaikat kita kena dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak siapa dapat rahmat tu kita kena rahmat sama-sama buat kita. Lepas tu sampai nak ambil contoh-contoh hadis Nabi SAW, dia rahmat pada umat dia dan banyak cara rahmat Nabi SAW dengan umat dia. Rahmat dengan orang perempuan, rahmat dengan orang sesak, rahmat dengan orang tua dan banyak-banyak rahmat lagi. Tapi hari ini saya nak pilih rahmat Nabi SAW dengan budak-budak. Kerana untuk kita boleh didik anak kita ambil sunat Nabi SAW dengan cara rahmat berita dengan hadis Nabi SAW. Ya, satu hadis ata rajulun ila Nabi SAW yashku qaswata qalbih. Ada satu orang sahabi radhiyallahu anhu mari jumpa dengan Nabi SAW, mari ngacung kata hati dia ni kerah, hati dia tak lembut, bawa dengar Quran tak menangis, bawa doa jadi tak khusyuk, hati kerah lah. Dah yang mari ngacung dengan Nabi SAW. Dan Nabi pun jawab. Dah dia kata atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrik hajatak. Hei, kamu suka tak kalau buat amal-amal untuk jadi hati lembut dan apa-apa berhajat pun boleh. Jadi dua perkara kalau dia buat amal ni Allah Subhanahu taala dua perkara. Satu, Allah SWT wilmu hati, dan gapo-gapo kita ada hajat Allah SWT wi hajat kita. Dia pun jawab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wi dalam empat perkara amal kalau kita buat amal ni insya-Allah Allah SWT wi lembut hati kita. Satu dia kata irhamal yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Tiga amal semua. So kita buat baik dengan anak yatim. Dah, cara nak buat baik imsah rasah, sapu kepala dia. Kalau kita tengok anak-anak yatim, kita tahu tak anak yatim, kita jangan lupa kita sapu kepala dia. Dah. Wa at'imuhu min ta'amak. Kalau ada orang makan, kita jangan lupa makan ke anak-anak yatim tak. Gapo boleh? Yalin qalbak, hati kita jadi lembut. Wa tudrik hajatak, Allah Subhanahu taala kita ada hajat gapo Allah Subhanahu taala wis pun hajat kita biiznillah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain lagi
dia galak wi kita ni baik dengan anak yatim dan kita kafir anak yatim. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, fa asyara ila as-sabbabah wal wusta. Aku dengan orang kafir yatim duduk dalam syurga. Dah, supaya dua jari ni dekat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ke sahabat. Hadis yang dua, kita boleh tahu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam lemuk dan siap belah ke anak-anak budak-budak. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu qal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulillah, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Artinya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa duduk semaya, dia duduk bawa Umamah binti Zainab, bawa Umamah binti Zainab masa duduk semaya. Apabila Nabi SAW nak sujud, dia letak Zainab. Apabila bangun, dia pandang Zainab. Ni dalam semaya pun Rasulullah SAW ada rahmah juga. Kalau kira gerak banyak dalam semaya tu dah, tapi kerana rahmah dengan budak tu, masa duduk semaya pun dukung juga budak. Tu satu rahmat Rasulullah SAW. Kerana gapo takut menangis. Kalau tinggal menangis. Kalau tinggal menangis, bosan dalam masjid. Sebab tu dia pondong. Bawa nak sujud, dia letak. Bawa sudah sujud, bangun diri semula, pondong semula. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tiga. Satu dalil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik rahmah dengan budak, ialah hadis as-sahabi Aqra' bin Habis. Sahabi Aqra' bin Habis ni, dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium Hasan atau Husain. Nabi cium budak. Aqra' bin Habis ni dia pelik. Dia kena faham yang salah. Dia faham kata kalau cium budak ni jadi orang bukan orang jatuh. Dia faham lagu tu. Lepas tu dia tanya, "Weh Rasulullah, mu cium ke cucumu ni?" Dia pelik. Dia kamat kalau cium tu jadi bukan jatuh dak. Dia faham lagu tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jawab, man la yarham la yurham. Orang tak beri kasih baik dengan orang ni, tak beri rahmat ke orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan tak beri rahmat dia. Ada tabiat dia tu, golek orang Arab Badawi lagu tu. Kuranglah nak ada sifat cium budak-budak ni. Dia kena apa kata benar ni benar, bukan ayat dak. Sebab tu kita ada budak-budak halu, anak-anak kita, yo satu sifat ni kena lebih baik dengan anak kita dan anak kita kasih kita. Sebab tu satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia tengok cucu dia cium. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang keempat, hadis Shaddad bin al-Had, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi masjid semaya Isya. Wa huwa hamilun Hasanan aw Husain. Dia ada pondong Hasan atau Husain. Semua Nabi sallallahu alaihi wasallam pondong cucu dia. Pergi sejik, pergi mana, pondong semua cucu dia. Itu satu rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dia semaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya, dia tak cucu dia Hasan tu lah. Lepas tu dia semaya dan dia sujud. Masa dia sujud tu, budak kecil ke naik dah belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaddad tu ya. No Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang sujud ni. Dia akik kepala tengok. Oh Nabi duk sujud lagi, panjang jadi pelik. Geno Nabi sujud panjang ni. Dia pun tengok. Oh Nabi duk sujud lagi. Dia sujud mula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas semaya, sahabat tanyalah, "Wahai Rasulullah, bapa mu sujud panjang? Wahyu dah turun ke? Ke ada berlaku gapo?" Atau dak minta sama Allah gapo-gapo dah perkara wahyu dak turun ke, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada benar-benar nak minta gapo kerana panjang sujud tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Kullu dzalika lam yakun." Semua tu hendak tanya tu tak ada jadi gapo ni. Batul kata gapo? "Walakin ibni irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdi hajatahu." Tapi cucu aku duk tahap belakang aku. Aku nak bangun takut jatuh dia.
Dan dia suka naik atas belakang aku, belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sayyidul anbiya. Nabi naik atas belakang dia. Tu satu rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan duk lama tak bangun. Siapa budak tu? Cucu dia tu turun. Pada belakang dia tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sujud, bangun pada sujud, diri dan sudah semaya, dan dia yakut sahabat. Siapa dia sudah hajat dia, saya baru bangun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Contoh yang 5. Hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu fi shalah wa inni uridu an utilaha. Ya, sesungguh saya masuk semaya ni, saya nak panjang semaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak panjanglah semaya. Fa asma' buka as-sabi. Dan aku dengar budak-budak kecil nangis tiak. Fa atajawwazu fi salati mimma a'lam min shiddati wajdi ummihi min buka'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam panak dah. Bunyi suara budak kecil nangis selalu dah panak semaya. Dia tahu kata mak dia tu duk susah hati kerana anak duk tiak. Lepas tu dalam sejid proposal juga. Orang duk semaya tu tak khusyuk. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak semaya. Dia tak panggil semaya tu kerana rahmat pada budak-budak dan rahmat pada ibu bapa dia hak ada dalam sejid tu. Tu satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang aneh, hak ni subhanallah, hadis ni saya dah baca dah. Terpelik hak demo duk kata teguk kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fok Europe, fok mustasyrik dak kata Nabi ni sebar agama dia dengan pedang, dengan melah orang, dengan buat kasar ni dah. Kita mai dengan Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk perang Fath Makkah tu, perang dengan Quraisy, seteru yang paling jahat kali lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seteru hak ambil negeri Nabi di Mekah tu kena Nabi pergi hijrah. Nabi paling mari perang mula dengan fak dia tu, Nabi buat gapo? Istaqbalahu Ughailamah min bani Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib mari sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam masa perang ni dah. Fahamala wahidan baina yadayhi wal akhar khalfahu. Ya Nabi duk naik, masa Nabi duk naik kuda, Nabi ambil anak Abdul Muttalib tu tak depan tak belakang. Masa perang dia mau wajah hak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bo tengok budak kecil lupa habis. Hak nak murih lepas dah, ambil budak tak depan tak belakang, masuk Mekah dengan cara rendah diri sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata Nabi ni sifat lemah dah, sia belah kat budak ni, masa perang pun tukar sifat ni sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akhir, hak ni pelik juga, saya dah baca dalam kitab dah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ambil anak Yahudi jadi khodar dia. Kalau kira semua sahabat nak anak dia khodar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa? Kerana boleh duduk dengan Nabi tu, boleh ambil akhlak Nabi, dan boleh ambil ilmu Nabi, dan boleh ambil berkat doa Nabi. Semua bubuk belaka sahabat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pilih anak Yahudi untuk khodar dia. Oh, saya duduk mikir, oh, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan Islam pun jadi baik juga. Lepas tu anak Yahudi tu tak mari khodar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak marilah dah. Dalam apa hari Nabi tanyalah, mana anak Yahudi ni tak nak mari? Siapa khabar dia kata anak Yahudi ni demam. Dia pun naik utar dia pergi ziarah anak Yahudi. Ulama komen kata, Raja Madinah pergi ziarah hamba dia yang budak kecil, tak ada harga sikit hamba, Nabi pergi juga. Ulama ta'liq saya baca, oh subhanallah, Nabi kalau kira masa tu raja lah, Raja Madinah lah. Raja Madinah pergi ziarah hamba dia bukan orang Islam, yang budak tak ada harga kalau kira lah. Kalau tengok masalah dunia tak ada lah. Tu pergi ziarah
Dan Nabi tengok teruk dah budak ni. Dekat-dekat nak malaikat nak ambil nyawa dah lah dia. Nabi pun ayat qul la ilaha illallah. Nabi dakwah. Ya. Qul la ilaha illallah. Ya apa paling tengok ke ayah ya. Nak minta izin sama ayah ya lah. Kerana ya Yahudi ni. Ayah ya pun tahu dengan akhlak Nabi SAW. Serah atau Nabi mari ziarah ya. Dah, raja mari ziarah ya ni. Nah, kerana serah tawaduk Nabi, rahmat Nabi, ya ya saudara. Ikutlah Rasulullah Ati' Abul Qasim. Ya pun mengucap la ilaha illallah. Nabi kata alhamdulillah Allah Subhanahu taala selamat dia dengan api neraka kerana aku, alhamdulillah. Itu satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak khulasah semua ni. Apa saya pilih hadis-hadis rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang rahmat kepada orang ni Allah Subhanahu taala nescaya ya rahmat dia. Irhamu man fil ard. Rasulullah SAW minta kita beri rahmat dalam bumi ni. Kerana apa? Yarhamkum man fis sama. Nescaya Allah Subhanahu taala beri rahmat kita. Dan hadis hak penting kali saya nak khatam khutbah kita ni, hadis Nabi SAW kata lan yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Kita nak masuk syurga dengan amal-amal kita tak boleh. Sahabat pelik. Lagu mana? Kita dak amal, duk baca Quran, duk zikir banyak, tak boleh masuk syurga juga. Dan sahabat tanya Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, kamu pun tidak boleh masuk syurga juga? Dia pun jawab, na'am, illa an yataghammadanillahu birahmatih. Malaikat Allah Subhanahu taala hapun dosa aku dan dirahmat. Saat ni saya sebut ayat-ayat dan hadis-hadis tu satu sebab kita boleh rahmat Allah Subhanahu taala dan biidznillah Subhanahu taala nescaya kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu taala. Hadza wa sallu wa sallimu ala al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam kama amarakum rabbukum fi kitabih faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلك بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.